Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung pelajaran kita insya-Allah. Banyakkan yang kita sampaikan depan ni adalah banyakkan ulangan untuk ingat kembali, tapi lebih dengan slide lebih berstruktur insya-Allah. Okey, jadi ulangan kita tentang isim dalam keadaan rafa'. Ada beberapa keadaan isim dalam ayat akan menjadi rafa'. Itu ada, dalam hal ni ada 6 keadaan. Kita boleh recall lah. Rafa' maksudnya kalau dia adalah dalam kategori fa'il, pelaku kepada perbuatan. Maksud kita ada perbuatan, fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amr, selepas dia ada isim dalam keadaan rafa'. Kan? Jadi dia adalah fa'il. Kalau dia fi'il itu adalah fi'il majhul, fi'il pasif, isim dalam rafa' selepasnya dipanggil naib fa'il. Naib fa'il. Tetap subjek lah, kalau bahasa Inggeris panggil subjek juga, naib fa'il. Okey. Dan juga bila isim dalam bahagian mubtada, subjek pun dia ada dalam keadaan rafa'. Atau ada kena khabar daripada keadaan rafa'. Dan ke bawah ni dia jadi isim kana dan akhwatika dan saudara-saudaranya. Kana, laisa tu ada banyak, tapi banyak kita tekan kat kana dia, lain-lain tu tak banyak. Adalah 1 2 dalam Quran. Tapi tak banyak seperti kana. Jadi kita hanya isim kana. Apa isim kana? Kita akan bincang lepas ni. Atau jadi khabar inna. Jadi isim kana rafa', khabar inna pun rafa'. Apa tu khabar inna, apa isim kana? Kita akan bincang bab nasab nanti. Okey. Jadi kalau keadaan nasab untuk isim iaitu fatah atau fatahataini atau yanun untuk plural, maka antara lain ialah dia jadi objek kepada haraf nasab. Maksud isim jadi nasab menjadi objek pada haraf nasab seperti anna. Wa annallaha. Wa annallaha sama dia satu ayat. Satu ayat di annallaha, dia bahawasanya Allah. Ini anna baris an, dia akan menjadi kisah selepas dalam keadaan nasab. An juga akan menjadi fi'il mudhari' selepas dia dalam nasab juga. Dan kita bicara isim dulu sini. Okey? Lepas tu dia jadi maf'ulun bihi dan ahli iwalnya. Maksudnya dia jadi maf'ulun objek kepada fi'il. Dia fa'arahu ayata. Dan kami lihat ayat-ayat kubra. Dan dia akan dia lihat kami memperlihatkannya. Arahu, kami memperlihatkannya. Arahu al-ayat al-kubra, ayat-ayat yang besar. Dari al-ayata dia jadi nasab sebab jadi objek atau ma'ulun bihi kepada arah. Hu pun jadi objek juga. Hu jadi objek pertama. Al-ayata jadi objek kedua. Al-kubra ni menjadi sifat al-ayata, dia pada sama nasab juga. Jadi bahagian maf'ul di sini akan pada umumnya nasab semua isim. Okey? Right? Dan ni yang kita jadi khabar kana. Jadi khabar kana. Jadi wa makana aktsaruhum mu'minina. Okey. Jadi ini sebab ada kana. Kana dipanggil fi'il naqis. Ataupun dalam bahasa Inggeris macam yang kalau kana ada was lah. Kalau kanu dia were. Kan? Kalau yakunu is. It is. Okey, jadi kana was wa makana aktsaruhum mu'minin. Kita tengok ni mukminin dalam keadaan nasab dengan yanun. Aktsaru dalam keadaan rafa'. Dia kalau tak ada kana, dia tak ada kana, ni mukminuna. Kalau kata kana tak ada, kalau kana tak ada, ni wa ma aktsaruhum mu'minuna. Dia jadi jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah. Aktsaruhum jadi mubtada, mu'minuna jadi khabar. Okey? Right? Jadi bila ada kana,
Bila kana aksaru ni tak dipanggil mubtada, dia dipanggil isim kan. Dia tukar jadi isim kana dan mukminina jadi khabar kana. Jadi kana isim kana adalah rafa, khabar kana menjadi nasab. Dia dengan inna dia kebalikan, dia opposite, kebalikan. Jadi dengan inna isim inna akan jadi nasab. Kalau kana khabar kana jadi nasab. Jadi isim inna sama juga wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sama juga kalau dia tak ada inna. Kalau dia tak ada inna. Jadi rabbuka dengan dhamma. Wa rabbuka lahuwal azizur rahim. Jadi macam jumlah ismiyah. Mubtada dan khabar. Tuhan kau benar-benar dia adalah atau dia adalah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Okey. Jadi bila dia ada inna, dia jadi khabar. Jadi dia tak panggil mubtada, dia panggil isim inna. Isim inna nasab. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Khabar inna rafa. Jadi inna dengan kana terbalik. Isim kana rafa, isim inna nasab. Khabar kana nasab, khabar inna rafa. Ingat satu pun cukuplah. Ingat inna tu ingat kana. Kalau ingat inna, innallaha. Jadi isim inna nasab, khabar inna rafa. Kana terbalik. Itu bolehnya. Okey? Ini contoh golongannya ayat. Lepas tu keadaan nasab juga ada illa. Illa ni ada dua keadaan. Satu yang mustasna, satu tidak. Illa bila terjemah dalam bahasa Melayu ada dua keadaan. Kalau bahasa Melayu kadang ada kecuali ataupun hanya senya. Mungkin tak berapa jelas kita. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris ada boleh illa ni boleh except atau but. Except atau but. Dia bila dia but macam ni. Wa ma anta illa basyarum misluna, dan tidaklah engkau hanya senya seorang manusia seperti kami. You are not but a man like us, a human like us. But ini. But maksudnya isim lepas illa itu dalam keadaan rafa. Basyarun. Jadi dia kalau illa ni kalau bahasa Melayu cuma hanya senya. Okey, tapi bila dibawa illa dhanna. Ni isim lepas illa dalam keadaan nasab. Sini rafa. Apa bezanya? Bezanya ini mustasna, maksudnya dia ada pengecualian. Jadi bezanya gini, kalau illa yang dengan basyarun dengan rafa itu bukan pengecualian. Dia hanya senya. Sedangkan di bawah in tattabi'una illa dhanna, tidaklah mereka ikuti kecuali prasangka. Maksud dalam otak mereka ada prasangka, ada pengecualian. Diasingkan antara keyakinan dengan prasangka. Contoh macam gini lah, dalam bilik ada 5 orang, salah seorang nama Ali. Saya kata semua orang keluar kecuali Ali. Maksud tu ada pengasingan. Maksud itu panggil mustasna, dan Ali itu akan jadi nasab. Kalau dia beri sebagai ini illa tu. Itu beza dia. Jadi tapi kalau tak ingat pun dia tak menjelaskan makna sangat. Cuma dia akan memberikan makna yang kalau kita tahu dia dalam mustasna, dia lebih tegaslah. Maksud dia pengecualian. Okey? Right. Itu isim dan rafa dan nasab ni keadaan ja. Ja pun saya dah jelaskan sebelum ni, ada dua keadaan di mana isim dalam keadaan ja. Iaitu dia antara mana kasrah atau kasratain untuk singular atau yan untuk plural. Jadi dua keadaan selepas haraf ja, dan juga bila dia jadi mudhaf ilaih kepada isim sebelumnya. Okey, jadi itu dua keadaan di mana isim dalam keadaan ja. Right. Jadi saya tak nak buat latihan dulu, saya nak terangkan tentang PL mudhari pula. Lepas tu kita buat latihan sekali.
Untuk fi'il mudhari keadaan rafa' ialah dhammah. Dhammah ataupun waw nun untuk plural. Kalau singular dhammah, plural waw nun. Keadaan asal fi'il mudhari adalah rafa'. Sekiranya tiada haraf nasab atau haraf jazam sebelumnya. Maksud fi'il mudhari ini default. Dia default. Dia kalau tak ada apa-apa dia rafa'. Kecuali sebelumnya ada haraf nasab atau haraf jazam yang akan mengubahkan keadaan nahwu dia lah. Itu aja. Boleh nak tahu fi'il mudhari. Okey? Dan keadaan nasab berlaku pada fi'il mudhari iaitu dia akan fathah untuk singular atau nun digantikan alif untuk plural apabila ia didahului oleh haraf nasab seperti lan, hatta atau fa sababiyah. Jadi macam ni dia ada lan nad'uwa itu lan jadi itu mudhari jadi nasab. Okey, hatta nanti akan tengok nanti kita dah belajar banyak ni macam ni. Okey, ni bila ni panggil fa sababiyah, fadharuha ta'kulu fi ardillah wa la tamassuha bisu'in falyakhudhakum. Adapun ini kisah surah Al-A'raf, kisah Nabi Saleh dengan kaumnya di mana Allah telah keluarkan seekor unta betina daripada batu dan diberi arahan ataupun diberi peringatan kepada kaumnya, kaum Nabi Saleh, bahawa jangan ganggu unta itu. Kalau dia boleh minum, hari tentu dia punya minum, hari tentu lain-lain, kaum dia pula minum, dia kena ganti-ganti. Dan jangan ganggu, bila ganggu akan datang siksa Allah. Jadi mereka bunuh unta itu kan. Jadi fadaruha, dikata fadaruha, maka biarkanlah dia ta'kulu fi ardillah, dia makan, ta'kul, ta'kul fi ardillah, dia makan di bumi Allah. Wala tamassuha, dan janganlah kamu tamassuha, kamu menyentuhnya bisu dengan kejahatan, falyakhudhakum, maka kamu akan disentak oleh azab yang pedih. Jadi ini panggil fa sababiyah. Maksudnya apa yang berlaku selepas fa sababiyah adalah kesan daripada apa yang dilakukan sebelumnya. Maksudnya, jangan kamu sentuh dia dengan keburukan. Jangan kamu, maksudnya jangan lakukan apa-apa keburukan terhadap unta itu. Kalau kamu lakukan, maka kesannya ialah kamu akan disiksa atau ditimpa siksa yang pedih. Fa ya'khudha, ini ya'khudha pada asalnya ya'khudhu, fa ni bagi fa sababiyah. Tak semua fa akan menjadikan fi'il mudhari dan nasab. Tapi ni pun tak banyaklah fa sababiyah, tak banyak. Okey. Nah, lepas tu hatta yatabayyana. Hatta, ingat hatta bila dengan isim dia jadi haraf jar. Hatta dengan fi'il mudhari dia jadi haraf nasab. Maksudnya hatta dengan isim bisa jadi baris bawah. Kalau hatta dengan fi'il mudhari akan jadi baris atas ujungnya. Hatta yatabayyan, itu beza dia. Okey, lepas tu fi'il mudhari nasab berlaku juga apabila didahului dengan haraf nasab seperti an, kai, li ta'lil, ataupun kita belajar tadi yang 3 li, an dengan kai, kita baca contoh tadi kan. Macam ni. Kai takara ainuha, kai takara ainuha wala tadana li ta'lam, yang kita bincang sebelum ini. Lepas tu jazam. Fi'il mudhari dengan jazam itu dalam, kalau singular dia sukun, dan kalau plural nun ganti dengan alif. Apabila dia didahului dengan haraf syarat seperti lamma, lam ataupun dengan haraf lam, ini haraf jazam. Lam, lamma, li amr, kita baca li amr dengan la nafi, la nahi, maaf, la nahi. Okey, la nahi. Jadi ini macam mana wa akharina minhu lamma yalhaqu. Lamma yalhaqu ni ada hal asalnya yalhaquna, lamma haraf jazam yalhaqu. Kana lamma
yaqdi ma amrahu. Okey, ini lama pun darab jazam ni asalnya yaqdiyu. Jadi dia asal dia ada qadi, dia ada alif maksur atau ya hujung. Bila dia jazam, ya tu drop. Ya tu hilang, hazaf, dan dot tu mengambil kasrah. Lam yaqdi. Okey, dan jazam juga berlaku bila ni harf syarat. Ma, aina, mah, man, inna. Ni yang saya tunjuk tadi kan. In atau man, min jika man barang siapa, mah, barang apa, aina, barang di mana, aina, apapun, ma adalah apa yang, dan barang siapa yang, atau apa yang. Okey, jadi macam ni. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududuha yudkhilhu. Nah, okey, jadi ini kenapa ni jazam juga tak ada sebab dia dengan syadda dia tak nampak. Jadi syarat dia, dan barang siapa ya'sillah, dia bermaksiat pada Allah, dia melanggar perintah Allah, ya'sillah macam maksiat. Dan ni akan maksiat sama, ya'si. Dan ya'si dalam keadaan jazam. Man syarat. Dia kena dia asi, ada alif maksura di belakang dia. Jadi bila dia jazam, alif tu ayat tu hilang. Short berbaris bawah. Ya'sillaha wa rasulah wa yata'adda, dan mereka dia melampaui hududahu, had-hadnya. Yudkhilhu, pasti dia dimasukkan, dia memasukkannya, yudkhilhu, pasti dia masukkannya nar, dalam api neraka, khalidan fiha walahu azabun muhin. Okey, maksud ini man ni man syarat, dan syaratnya adalah pertama dia maksiat pada Allah dan Rasul, dan kedua dia melanggar hudud, hududah, had-had Allah. Okey, lepas tu jawab dia, yudkhilhu, pasti dia memasukkannya dalam api neraka. Nah, okey, itu maksud dia. Itu man. Sama dia, wa huwa kulun ala maulahu ainama yuwajjihu. Sama ainama, jadi lepas tu fi'il mudhari dalam keadaan jazam. Dia ni ada sukun, tapi tak ditulis sebab dia membaca yuwajjihu terus. Okey? Right. Itu ada keadaan jazam. Okey, sekarang kita latihan amali ayat ni. Kita besarkan, senang sikit. Okey, sekarang kita nak cuba let me hide the video kan. Okey, nak cuba terjemahkan ayat-ayat Quran ni daripada surah Al-Baqarah. Boleh buka apps, ambil ni ayat Al-Baqarah 2:26. 2:26. Kau nak tengok makna dia apa? Kalau tak ada pun kita akan berlatih di sini. Okey, bila kita nak terjemah satu ayat, pertama seperti saya kata sebelum ni, kita perlu dapat bezakan perkataan-perkataan dalam ayat tersebut. Sama ada dia isim, haraf ataupun fi'il. Atau lepas tu kita nak tahu nahu dia. Kita tahu peranan dia dalam ayat tersebut. Okey, jadi kita kan untuk jumlah pertama boleh beritahu saya mana isim. Silakan. Isim dalam jumlah pertama daripada innallaha sampai fauqaha. Mana isim dalam tu? Silakan. Isim ada alif lam, baris bawah atau tanwin atau makna. Silakan. Halo. Ada?
Ada orang tak ni? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Silakan. Jangan malu. Mana isim? Allah. Isim kan? Lagi? Allah. Lagi? Yang tanwin, mana tanwin? Tanwin? Masalan. Lagi? Ba'udatan. Okey. Ini isim. Ada lagi tak isim? Ini mula dengan ya. Mula dengan ya biasa fi'il. Harusnya fi'il mudhari'. Ini pun mula dengan ya. Yastahyi. Fi'il mudhari'. Lain la, inna, an, ma, fa, ma. Fauqa pun isim juga. Fauqa ni. Fauqa di atas ni zaraf. Tapi dia makna dia lah. Macam Allah makna. Kan? Okey. Sekarang saya nak tanya. Allah ni apa nahu dia? Dengan berbaris atas ha. Silakan. Kena sebutlah nak belajar. Rafa, ja atau nasab? Nasab. Sebab berbaris atas. Okey, right. Masalan. Rafa, nasab atau ja? Baris atas. Baris atas. Nasab. Atas nasab. Ba'udatan. Baris atas. Atas. Apa nama dia? Nasab. Okey, itu senang ya. Sekarang nak jelaskan kenapa dia nasab. Dia tahu tadi ada belajar berkaitan dia nasab kan. Dia kena tahu peranan dia. Okey. Allah ni nasab kenapa? Sebab sebelum dia ada haraf inna. Inna lah haraf nasab. Jadi Allah ni bagi isim inna. Isim inna. Isim inna nasab. Sesungguhnya Allah. Okey? Right. Lepas tu masalan. Masalan nasab. Masalan nasab. Kena tengok sebelum dia apa. Apa yang terlibat ni adalah fi'il. Kan sebab mula dengan ya. Okey? Dia mula dengan ya. Jadi masalah ni harus jadi objek pada ya terlibat. Ya terlibat tu apa yang kita bincang. Okey? Lepas tu ba'udatan. Ba'udatan pun nasab. Ba'udatan maksudnya nyamuk. Misalan apa mana? Masalah maksud masalan. Masalan macam bahasa Melayu. Misalan. Misal. Perumpamaan. Perumpamaan. Contoh. Okey. Ba'udatan apa makna dia? Kau tengok X apa? Tengok X. Seekor nyamuk. Seekor nyamuk. Fauqa, ba'udatan pun nasab kan dengan fatatan. Fauqa dia dorab makan, dorab Di atas. atasnya. Atas sebab dia nasab. Dia mabni atas fathah. Nasab. Dia nasab dia sentiasa nasab. Dia tak akan ada tanwin. Fauqa tak akan ada tanwin. Dia dorab. Okey. Sekarang kita dah tahu isim. Apa makna dia semua. Sekarang kita cari haraf Haraf inna maksud apa? Inna maksudnya sesungguhnya. Sesungguhnya. La boleh jadi tidak ataupun jangan kan? An apa? An bahawasanya. Bahawasanya. Ma apa? Apa atau apa yang? Atau tidak. Maksud apa yang? Okey. Lepas tu fa maka. Ma apa? Okey. Ha-nya lah. Itu adalah haraf dengan isim dah tahu. Sekarang cik fi'il pula. Bahawa fi'il ada. Ada yastahyi. Yastahyi kalau nak tahu maknanya daripada huruf akar dia apa? Sinta tambahan seperti nasta'in, astaghfirullahalazim. Sinta itu tambahan. Hai.
Hai apa? Hai. Ya Hayyu ya Qayyum. Kan? Ya Hayyu ya Qayyum. Hai, hidup. Hidup. Hai. Ya. Hai hidup. Cinta, mohon, cari. Hai hidup, mohon hidup. Jadi mohon hidup tu dah orang agak kalau mohon hidup tu malulah, malu. You ask for minta nyawa. Kan? Tu malu katanya. Tu batu kan terjemah sebagai malu. Yastahyi, dia malu. Apa nahu? You all tak tahu. Sebab dia tak pamirkan, dia tak ada dhamma ke fathah ke, tak ada. Sebab dia ada alif maksurah. Bila perkataan sama ada isim atau fi'il, hujungnya alif maksurah, dia tak akan pamirkan keadaan nahu dia. Jadi itu you kena assume, kena anggap. Jadi kalau la yastahi, Allah tidak segan, Allah tidak malu. Allah tidak malu, itu maksudnya. Yastahi. Jadi dia sebenarnya dia rafa'. Dia rafa' sebab tu la tidak, bukan jangan. Takkan Allah cakap dengan Allah jangan malu. Tak tepat kan? Jadi Allah tidak malu. Apa yang Allah tidak malu? Ada yat riba. Yat riba ni apa nahu dia? Yat riba dengan fathah atas ba. Jadi fi'il mudhari' ni pun nasab juga. Nasab. Kenapa dia nasab? Sebab ada harf an. An ni apa peranan an? Kita tengok kalau pada perkataan ayat ni, yastahi adalah fi'il, ya'riba pun fi'il. Kata ayat dia, Allah tidak segan untuk membuat. Ya'riba pada daraba. Daraba masuk pukul. Tapi kalau tengok kamus, daraba ada 14 makna. Antaranya ialah buat, membuat. Kalau kita baca surah Al-Kahfi pun daraba, buatkan, buat satu perumpamaan. Jadi ya'riba dibuat. Jadi Allah tidak malu untuk buat. Jadi ya'riba ni menjadi objek pada yastahi. Maksud dia fi'il menjadi objek pada fi'il. Bila fi'il menjadi objek pada fi'il, itu dahului dengan harf an. Ini panggil an masdariyah. An masdariyah ini bermaksud dia jadikan fi'il ni objek pada fi'il sebelum ni. Jadi kalau terjemahan dia, sesungguhnya Allah, dia tidak segan untuk membuat. Masalah, contoh. Maksudnya masalah jadi objek pada ya'riba, sebab tu masalah jadi nasab. Sebab dia menjadi maf'ulun bihi kepada ya'riba. Ma apa yang, dia sambung. Mas contoh apa yang ba'udatan, seekor nyamuk. Pun sambung juga. Pun jadi ni jadi objek sepanjang ni, jadi objek pada ya'riba. Kerana apa? Allah tidak segan untuk membuat contoh apa yang seekor nyamuk. Fa maka ma tidak. Fauqaha maka apa fauqaha, atasnya. Maka apa atasnya. Maksud apa? Maksud kalau ayat ni, sesungguhnya Allah, dia tidak segan atau tidak malu untuk menjadikan contoh apa yang seekor nyamuk, dan maka apa di atasnya pun. Maksudnya lebih teruk pada nyamuk. Kalau kita tahu di bawahnya lah. Kan, tapi Arab pakai fauqa. Jadi Allah ni, nyamuk kan seekor serangga paling kecil, paling halus. Orang tak nampak, tak ambil enting nyamuk tu kan. Tapi Allah tak segan. Sebab apa? Nyamuk kita kena kaji, adalah satu serangga yang paling sophisticated. Dengan dia boleh isap darah kita tanpa kita rasa, lepas habis diisap pun kita rasa gatal. Kan? Dan mata dia itu jadi itu. Jadi contoh itu bagaimana kita terjemah ayat. Kita tahu satu-satu, kita tahu isim, kita tahu isim tu nahu dia apa, kita tahu makna haraf, lepas tu kita tahu mana fi'il, ada apa mana fi'il dan bagaimana perkataan-perkataan itu berkaitan antara satu sama lain. Ini perlu latihan pelan-pelan.
kita ada apps, nanti besok insya-Allah kita ada kelas belajar amali, saya tunjukkan bagaimana nak manfaatkan apps tu untuk mula-mula memahami satu pelan-pelan. Dulu pun saya buat perlahan-lahan. Dah lama masa itu tak ada apps, itu kena ingat apa saya belajar tentang Nahu cuba apply. Masa 5 tahun dulu apps ni keluar dalam 3 tahun lepas baru. Okey? Okey, right. Okey, sekarang kita pergi kepada jumlah berikutnya. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ada tanda wakaf berhenti. Okey, jadi ni fa ni maka, amma apa maksud adapun, maka adapun. Okey, alladzina, kata alladzina apa maksud? Orang-orang yang, kan? Itu dah ni kita terjemah. Okey, kata isim lain. Apa isim dia tu? Alladzina hanya. Apa isim ada? Berapa isim di situ? Yang ada alif lam dengan berbaris bawah. Mana satu? Silakan. Mana ada alif lam? Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Al-haqqu. Al-haqqu. Al-haqqu apa makna dia? Hak. Hak, kebenaran. Kan? Lepas tu ada lagi? Satu lagi? Rabbihim. Rabbi. Baik. Rabbi makna Tuhan, kan? Rabbi. Rabbihim Tuhan mereka. Okey, itu aja isim. Dan ada pun orang-orang yang okey, fi'il pula lepas ni. Fi'il, apa fi'il ada situ? Apa fi'il ada? Ya'lamun. Ya'lamuna. Apa makna dia? Yang mengetahui. Mereka yang mengetahui. Mereka yang mengetahui. Mereka mengetahui. Fa tu makalah. Ya'lamun. Ada lagi satu isim. Ada satu lagi fi'il. Apa dia? Apa lagi tinggal perkataan yang kita tak bincang? Satu tu. Amanu. Amanu. Ini fi'il apa ni? Ini fi'il madhi. Amanu. Mandi. Suara. Fi'il madhi. Jadi madhi tak bincang dia punya nahu lah. Fa ya'lamuna dia adalah keadaan apa nahu fa ya'lamuna. Fa ya'lamuna. Apa nahu dia? Dia ada rafa. Kenapa dia rafa? Default fi'il mudhari rafa. So, tak ada haraf yang menasab atau menjazamkan dia. Ya? Kalau macam ya riba ni dia nasab sebab ada haraf an. Yastahi adalah rafa sebab la ni la tidak, bukan la jangan. Amanu ialah fi'il madhi, dia tak bincang. Amanu makna dia apa amanu? Kalau fi'il madhi ada waw. Mereka telah beriman. Mereka telah beriman. Okey, annahu ada dua perkataan anna yang bahawasanya sesungguhnya dia. Bahawasanya sesungguhnya dia. Al-haqqu min rabbihim. Okey, jadi kalau kita tengok fa ya'lamuna maka mereka mengetahui bahawasanya dia kebenaran dari Tuhannya. Al-haqqu min rabbihim. Jadi al-haqqu ni annahu menjadi inna, jadi isim inna, al-haqqu min rabbihim jadi khabar inna. Annahu ada dua perkataan, iaitu inna dengan an. Bahawasanya sesungguhnya. An dengan inna. Di annahu. Di annahu, hu dia isim inna, hu dhamir, dia tak bincang apa nahu dia. Dia patutnya dia jadi nasab lah sebagai haraf inna. Isim inna dan al-haqqu min rabbihim jadi khabar inna, sebab tu al-haqqu dalam keadaan rafa. Okey? Jadi kalau terjemah ayat macam mana ni? Cuba terjemah. Maka adapun orang-orang yang alladzina amanu telah beriman, maka mereka mengetahui annahu bahawasanya sesungguhnya ia al-haqqu min rabbihim, kebenaran dari Tuhan mereka. Jadi hu ni kembali pada mana hu? Hu ni kembali pada masalah. Masalah kita tengok
Dia adalah masculine. Singular. Jadi dia boleh wujud sebagai who. Jadi who dalam bahasa Arab menjadi dia lelaki ataupun untuk apa? Untuk kata benda yang maskulin juga. Jadi annahu haqqun min rabbih. Okay, ada soalan setakat ni? Boleh tak ikut pelan-pelan? Boleh, Okey. Ustaz. Ya. Right. Jadi kita tengok pada ayat berikutnya. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Bila ada tanda mim ni mim lazim wajib berhenti. Kalau baca tajwid wajib berhenti. Jadi itu dia jumlah asyik lah. Jumlah stok sampai situ. Okey, jadi kita cari isim dalam ni. Ada isim tak? Ada berapa isim? Ada 2 isim. Mana dia? Kafaru. Kafaru isim ke bukan? Dia fi'il ni. Amanu kafaru sama. Amanu telah beriman, kafaru telah kafir. Okey? Mana lagi isim? Kita ada? Mana? Sini ada. Mana isim? Allah isim ke bukan? Allah isim lah. Isim. Isim. Lagi? Masalah. Masalah. Okey. Habis. Tengok Allah apa dia punya nahu? Dengan dhamma pada ha, dia rafa. Kadang-kadang memang nak panggil istilah tu mungkin tak biasa lagi kan? Dia rafa. Masalan dengan dom patata ni apa nahu dia? Dia adalah nasab. Okey? Right, itu 2 je. Okey. Kenapa Allah ini rafa? Sebelumnya apa? Sekarang cari fi'il dulu. Cari fi'il dulu. Ada fi'il tak itu? Berapa fi'il ada? Tadi kafaru ialah fi'il, telah kafir. Lepas tu Yaqulu. yakulu. Apa maksud yakulu nak? Mereka berkata. Mereka berkata. Okey, lagi ada lagi. Ada satu lagi fi'il. Yudillu. Dia dah sampai masalah je. Satu lagi. Aroda. Arada. Apa maksud arada? Aroda ni kehendak kot. Irada kehendak. Jadi arada dia hendak. Okey. Right. Okey. Jadi Allah ni apa? Allah dalam keadaan rafa, sebelum dia ada fi'il. Arada. Jadi Allah menjadi dia punya fa'il. Allah jadi pelaku pada arada. Jadi kita orang terjemah, kita cakap Allah. Allah dia fi'il madi telah hendak. Allah telah hendak. Allah telah hendak. Jadi Allah jadi dia punya di bahasa Arab fi'il datang dulu saya belajar bahasa Turki pagi tadi nak dekat graduate dah. Baru first semester lah tapi ada punya fi'il datang kemudian. Dia macam Jepun. Fi'il dia ujung. Saya dengan mak saya sarapan makan. Makan di ujung. Okey, tapi bahasa Arab dia punya fi'il depan. Telah hendak Allah. Jadi Allah telah hendak, bahasa Melayu tengah-tengah. Jadi Allah telah hendak. Okey. Masalan nasab. Kenapa masalan nasab? Agak-agak. Ingat, dia boleh jadi apa? Jadi isim bina atau masalah bila dia lepas fi'il dia jadi objek. Jadi maf'ulun bihi, objek. Jadi arada masalan. Allah telah hendak masalan. Contoh. Bihadza dengan inilah, bi dengan hadza ini. Ini contoh. Okey? Madza apa yang? Macam alladzina pun madza ni ma apa, za yang apa yang. Okey? Kamu boleh terjemah tak ayat ni? Silakan. Saya nak terjemah. Dan adapun alladzina orang-orang yang
kafaru telah kafir. kafir, fayakuluna Maka mereka berkata, apa yang mereka kata? Apa yang Maza, apa yang Allah apa yang Allah kehendaki. telah kehendaki, kan? Mati kan cakap telah lah, takkan lagi. Ha, Bihada dengan ini, dengan ini. masalah, Masalah contoh atau perumpamaan. contoh, kan? Okey, itu ayat. Dan ada pun orang-orang yang telah kafir, mereka berkata, Mada, apa yang aradallahu, Allah telah kehendaki, bihada masalah, dengan ini contoh. Itu. Kan? Okey, terus. Yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira. Ada tanda wakaf. Cukup satu. Satu ke. Okey, yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasira. Okey, ada tak isim itu? Isim berkaitan tanwin. Kita ada kasira. Kasira maksud apa kasira? Banyak. Banyak. Apa tu ada kasira pun banyak juga ni. Okey. Right. Okey. Apa lagi ada fi'il? Yang fi'il pula. Apa fi'il ada? Yudillu. Yudillu. Yudillu adalah fi'il. Apa maksud fi'il yudillu agak? Dalala. Yang menyesatkan. Dia ya maksud huwa. Dia. Dia yang menyesatkan. Dia menyesatkan. Dia sesatkan. Bihi, bi dengan hi-nya. Kan? Kasiran. Banyak. Apa tu? Fi'il satu lagi? Wa yahdi bihi. Yahdi. Yahdi apa makna dia? Petunjuk. Dia menunjuki. Dia ada ya huwa kan? Dia menunjuki. Dengannya. Bihi watudan kasiran. Jadi terjemahannya dia menyesatkan. Dia menyesatkan dengannya. Kasiran. Yang banyak. Banyak, ramai. Ramai orang. Wa yahdi dan dia memberi petunjuk. Dengannya Hanya kasiran. yang banyak. Banyak. Jadinya contoh ni kat ekor nyamuk ni, kan orang kafir akan mempeli kan, kenapa dah buat contoh ekor nyamuk, tak ada lain contoh ke, kan? Jadi Allah kata Allah sesatkan dengan orang yang mempeli-pelikan contoh Allah buat tu, dia sesatkan. Kalau ada orang kata oh ni kebesaran Allah, kalau nyamuk cukup sophisticated, dia ada begitu. Okay, terus wa ma yudillu bi ilal fasikin. Ada tak isim situ? Ada alif lam. Fasikin. Al-fasikin. Apa maksud al-fasikin? Apa maksud al-fasikin? Orang-orang yang fasik. Ya, golongan yang membuat fasik. Dia isim fa'il kan? Ada alif lepas fa. Saya tukar warna kejap. Kan salah. Okey. Fasikin. Mereka yang fasik. Alif lam. Okey. Dia tak isim. Dia punya fi'il, apa fi'il dia? Ada. Yudillu. Yudillu. Cuba terjemah. Ma ni tidak. Dan tidak sesat. Dia tidak sesat dengannya Kecuali orang-orang yang fasik. Kecuali orang yang fasik. Ya, itu dah jelas dah. Tak teriak dah jelas. Okey? Ada soalan? Okay, kita habis. Ya, silakan. Di awal ayat innallaha, yang ini memang fix lah. Dia kalau innallah tak ada innallahu. Tak ada. Mesti ha. Mesti ha. Orang baca hu-hi lepas inna salah. Okey. Jadi begitu juga illal fasiqin. Illal fasiqin ada bergantung pada tadi mustasna ke tak mustasna kan. Dia dalam ni dia boleh mustasna. Mustasna maksud dia nasab. Jadi dia dulu jelaskan, tetapi illal lebih dekat.
Ya. Saya lebih suka kata lapaskan jadi mustahail kecuali orang-orang yang fasik. Okey? Okey, jadi dia nasab. Okey, dan tidak dia sesatkan dengannya kecuali golongan yang fasik. Itu maksudnya. Okey? Ada soalan lain? Kita cuba habiskan ayat bawah ni, betul kita tangguh. Besok boleh sambung sikit lagi kalau untuk jelaskan apa ni. Tapi dah selesai dah insya-Allah ni untuk anu. Baik, kita sekejap saya clearkan dulu, naikkan atas. Okey. Silap. Okey, ayat tinggal sikit lagi. Oh, banyak juga tak apa. Sekejap je insya-Allah. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Okey, kita boleh bila ada wa ni maksud dan, kita boleh berhenti situ. Nak terjemah biar pendek-pendek jumlah je, tak bingung kan. Jadi kita ambil alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Okey, mana isim kat situ? Ada isim kat situ? Allah. Allah. Allah apa nahu dia tu? Ja. Jadi sebelum dia apa? Haraf ke ni kataan lain bukan haraf? Ada haraf ke bukan? Bukan. Jadi isim, mesti isim. Sebab dia kalau dia bukan haraf dia isim. Sebab dia adalah apa? Kalau yang ni kalau dia bukan haraf dan Allah berbaris bawah menunjukkan ja, ahdallah ni pasti mudhaf ilaih. Janji Allah, perjanjian Allah. Ahdah Allah lah, janjian Allah. Okey. Lepas tu apa lagi isim lepas tu? Yang berbaris bawah. Berbaris bawah semua isim. Ada ba'di. Ba'di baris bawah. Min ba'di, dari sesudah. Ba'diyah, qabliyah, samalah ba'diyah ni ba'di sesudah. Min ba'di, dari sesudah. Tapi bila dia ada objek lepas ba'di, misaqi. Pun misaqi. Pun kau berbaris bawah ni pun isim dengan hi dan mudhaf ilaih. Misaqi, pengukuhannya. Misaqi ni ikatan. Pengukuhannya. Okey, lepas tu ada tak? Okey, jadi fi'il, apa yang ada fi'il situ? Yang kudu. Yang kudu fi'il. Yang kudu apa makna agak-agak? Yang kudu maksudnya kalau tak tahu tengok X. Tapi kalau ni saya terang. Yang kudu maksud ada plural, mereka melanggar. Jadi baik. Ahda keadaan nasab. Ada nasab. Jadi ahda ni dia jadi objek pada yang kudu. Ahdallahi mudhaf ilaih satu makna kan. Jadi terjemahan dia alladzina, orang-orang yang mereka melanggar perjanjian Allah. The covenant of Allah. Perjanjian dengan Allah. Min ba'di misaqi. Dari ba'di sesudah misaqihi, pengukuhannya. Pengukuhan janji itulah ahda itu. Okey, itu maksud ayat tu. Terus kita ikut terus wa yaqta'u ma amara Allahu bi ayyus salah wa yufsiduna fil ard. Okey? Jadi kita tengok ada isim, kita ada Allah. Kita ada al-ardi. Al-ardi. Okey, lain tak ada. Semua lain yusala fi'il, yufsidu fi'il. Amara fil madi, amara. Amara apa makna amara ialah dia telah perintah. Amara. Amir, ketua kan?
Fil amr, samanya fil amr telah perintah. Yaqta'u, apa maksud yaqta'u? Ada ya, ada waw, mereka telah apa? Mereka apa? Ni amar telah perintah. Yaqta'u, potong. Qata'a. Qata'a potong atau putuskan. Mereka telah potong. Maka mereka telah putuskan. Apa yang Allahu amara. Allah telah perintah. Perintah dengannya. Dengannya. Apa yang Allah perintah? Ayu solat wa yufsiduna fil ardh. Ayu solat, dalam keadaan apa nasab sebab ada daan. Dan wa yufsiduna, dan mereka lakukan kefasadan. Fil ardh, di bumi. Ardi jakana harafi. Okey, kalau tengok nahu dia, yusola ni nasab dengan lam ni berfathah. Sedangkan yufsiduna rafa dengan waw nun. Ini peranan nahu. Maksud, kalau tengok ayat ni, dan mereka memutuskan apa yang Allah telah perintah dengannya untuk sambung. Wa yufsiduna fil ardh. Adakah Allah perintah untuk melakukan kefasadan di bumi juga? Kamu tengok ayat dia kan? Allah telah perintah dengannya untuk sambung dan kefasadan di muka bumi. Jadi kalau dengan kata nahu, kita tahu perintah Allah perintah tu hanya berhenti sampai yusollah saja. Sebab an ini hanya mujuk pada yusollah. Yusollah menjadi objek pada amarah. Sebab dia nasab. Tetapi yusiduna ialah rafa dengan waw nun, dia tak jadi objek atau tak jadi, dia tidak menjadi objek pada amarah. Jadi ayat tu patut dibaca. Mereka memutuskan apa yang Allah telah perintah dengannya untuk sambung, berhenti itu. Dan mereka lakukan kefasadan di muka bumi. Jadi Allah amarah tu sampai ayu solat saja. Faham Nah, sebab tu beza tu. Ulaika humul khasirun. Ni ada khasirun, apa khasirun ni? Isim apa ni khasirun? Sama dengan fasikin. Sama dia punya bentuk. Isim apa tu? Isim apa tu kak? Tak ingat? Khasir ada alif lepas ha. Ada alif lepas ha. Iaitu adalah isim fa'il yang merugi. Ini yang melakukan kefasikan. Ulaika humul, mereka itulah golongan, mereka itu golongan yang merugi. Okey, kita habiskan sikit di bawah sekejap ni, saya explain Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kaifa, bagaimana? Jadi kita ada isim adalah Allah. Kita ada Allah. Allah dia jadi harja dengan bi, Allahi berbawah. Amwatan, kematian. Dan ada keadaan nasab dengan ada fatata ini. Okey, itu aja dua isim. Lepas tu kita ada fi'il. Takfuruna. Apa terjemahan takfuruna? Apa terjemahan takfuruna? Menjadi Mereka yang kufur. Siapa? Mereka ke kamu? Mereka. Ta kalau Itu kamu. ta kamu. Jadi bukan mereka lah. Bagaimana kamu? Jadi adalah Kenapa kamu? Bagaimana kamu? Bagaimana kamu kafir? Okey, bagaimana kamu kafir? Kuntum, ini macam kana. You were. Kuntum dia macam fi'il jugalah. Kuntum, you were. Lepas tu ahya. Dia telah hidupkan. Dia telah hidupkan ahya. Dia telah menghidupkan.
Kalau hai dia hidup, ahya dia menghidupkan. Fi'il madhi itu ahya. Okey? Jadi bagaimana terjemahan dia? Kaifa, bagaimana kamu telah kafir? Bukan. Takfur maksud dia fi'il mudhari, bukan telah. Kaifa, bagaimana kamu kafir? Ini continuous. Bagaimana kamu boleh kafir dengan Allah? Wa kuntum, sedangkan kamu sebelum itu, you were amwatan, mati. Fa'ahyakum, maka dia telah hidupkan kamu. Dia telah hidupkan kamu. Fa'ahyakum, dia telah hidupkan kamu. Itu bagian terjemahan. Okey, lepas tu ayat di bawah, summa yumitukum. Ya, jadi dia ada tak isim? Tak ada isim, semua fi'il itu. Summa kemudian kan? Summa kemudian yumitu dia mematikan kamu. Kemudian dia matikan kamu. Summa yuhyikum, dia kemudian dihidupkan kamu. Summa ilaihi, kemudian kepada turja'un. Ini fi'il mudhari majhul. Ini takfur di turja'un. Turja'un. Kamu dikembalikan. Kamu dikembalikan. Jika terjemahan dia, summa kemudian dia mematikan kamu. Summa kemudian dia hidupkan kamu. Summa kemudian kepadanya ilahi turja'un. Kamu dikembalikan. Okey, ada soalan? Dah lebih masa, saya takut nanti yang lain. Okey. Jadi ini yang kita bincang, bagaimana kita terjemah pelan-pelan guna X. Jadi kita ada soalan tak sebelum kita tangguh? Lepas tu pun habis 8.45 pun 15 minit rehat dia. Ada soalan? Kemudian 8.30 bukan 8 suku. Kalau tak ada soalan, insya-Allah nanti boleh dia ada bahagian lain ni saya terangkan kemudian. Ni pasal Jalam dah belajar dah, banyak ni dah tahu dah ni. Jalam dah baca dah ni. Yang tadi kan. Dia bincang. Ini latihan untuk kenal yang jazam. Walam yakula kufan ahad. Ini di satu lagi page dia. Aduh, astagfirullahaladzim. Baik. Okey, tinggal yang maaf, ini saja. Ini last page ni. Ini ialah untuk kenal keadaan jazam. Maksudnya nasab dan jazam untuk tegas yang tadi. Jadi macam kalau mau itu nak latihan. Okey, ini buat kalau besok ramai boleh hadir tak? InsyaAllah, Ustaz. Ya, InsyaAllah tadi saya sentuh di sekejap, lepas tu saya buat yang yang the last module dan tu saya buat latihan pada surah Al-A'la dengan guna X. Okey? So insyaAllah kita tangguh ini sebenarnya senang juga tunjuk nanti tapi tak kelam kabut. Besok saya tak stop sekejap, lepas tu kita guna yang modul terakhir tu sekejap pun dalam 10 minit. Lepas tu kita terus pergi ke latihan amal. Okey, kita tangguh kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu bis shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah kita jumpa 10.30 besok sampai 11.30 dan selamat menyambut Ma'al Hijrah. Semoga menjadikan satu titik masa yang menjadi kita berhijrah kepada keadaan yang lebih baik insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.